Apabila menyebut tentang boikot apa? Iaitu arahan, permintaan supaya hajar. Kalau dalam bahasa Arabnya, hajar. Ditinggalkan produk-produk tertentu. Antaranya ialah kerana alasan bahawa produk-produk ini adalah produk-produk musuh-musuh Islam atau Yahudi dan sebagainya. Apa yang ditegaskan oleh para ulama ialah bahawa mana-mana saranan ataupun arahan boikot ini adalah hak bagi pihak berkuasa. Pihak berkuasa yang boleh memberi arahan untuk memboikot barangan-barangan tertentu, tentunya untuk maslahat-maslahat tertentu atau elak mudarat-mudarat yang tertentu. Dengan erti kata, arahan untuk boikot tak boleh datang daripada orang perseorangan. Tiba-tiba tuan-tuan, hari ni kita boikot XYZ. Yang kawan tu pula, hari ni kita boikot ABC. Masing-masing dengan pandangan arahan masing-masing. Tuan-tuan, bila arahan orang perseorangan ni, adakah dia akan membuatkan kita sepakat atau dia akan menimbulkan perselisihan dan perbezaan? Mesti ada perselisihan dan perbezaan. Betul atau tidak? Bila datang daripada orang perseorangan, pendapat dia kita kena boikot kedai syarikat A. Pendapat seorang ni dia kata, janganlah A, ni B ni yang jahat ni. Ada pandangan-pandangan. Mungkin ada yang setuju tak setuju. Kalau itu syarikat dia atau dia bekerja di situ, dia mesti akan terasa dan sebagainya. Jadi akan timbul perselisihan dan barangkali perbalahan apabila hal ini tidak dikawal atau tidak dilaksanakan dengan seperti mana yang sepatutnya. Justru itu yang ulama kata bahawa boikot ini hanya boleh datang daripada arahan pemerintah ke atas rakyat jelata. Bila arahan datang daripada perintah, dia akan jadi berkesan atau tidak? Ketika itu dia akan jadi berkesan apabila semua sepakat tinggalkan satu produk atau satu syarikat dan sebagainya. Dengan cara macam tu baru dia akan terhenti, dia akan rugi, dia akan terkesan lah. Berbanding kalau arahan persoalan, mungkin dia akan rugi sedikit tapi dia tak akan terkesan. Itu satu. Yang kedua, apa yang saya lihat ditegaskan oleh para ulama, ini menunjukkan ketidakfakihan dalam kempen boikot ini. Arahan atau seruan boikot itu tertuju kepada produk-produk yang tertentu yang secara dasarnya hukumnya harus. Contohnya restoran makanan segera, fast food. Saya tak payah sebutlah syarikat apa. Makanan segera, burger ke apa. Kedai itu jual makanan segera. Apa hukumnya? Halal, halal. Atau kedai yang jual minuman kopi. Apa hukumnya? Halal, harus. Tapi ada arahan kata, ada kempen kata boikot kedai fast food ini, boikot kedai kopi ini. Kenapa? Kerana dia ada asal usul dengan Yahudi. Sedangkan dalam masa yang sama, produk-produk yang jelas haram. Seperti apa? Seperti produk yang terlibat dengan rokok, produk yang terlibat dengan riba, institusi riba dan sebagainya, ini disenyapkan, didiamkan. Maksudnya, benda harus nak diharamkan, benda yang jelas haram dibiarkan. Patut atau tidak tuan-tuan? Barangkali yang kata boikot-boikot dia sendiri tengah isap rokok. Ini memang lupa daratan habis. Mengata dulang paku serpih, dia sendiri tak betul. Jadi jelas di situ nampak apabila kempen boikot itu tidak dilakukan seperti mana yang ditegaskan oleh para ulama. Pendek katalah, kempen boikot ini tidak ada jalan kecuali dengan datang daripada arahan pemerintah. Seperti mana doa kunut nazilah tadi. Tidak boleh mana-mana masjid tiba-tiba nak baca doa kunut nazilah dalam solat fardu. Kena dengan arahan daripada pihak berkuasa supaya menjaga kesepakatan dan menutup segala pintu perselisihan dan perbalahan.